Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ni yang saya masukkan surah Al-Bayyinah, yang mana berada di ayat di muka surat yang ke-598 . Kita tengok makna dia dulu. Kita baca ayat yang pertama, tuan-tuan . Kita tengok makna dia dulu, nanti kita ambil hal yang berkaitan dengan teknikal berkenaan dengan ayat nombor 1 ni. Baik, Allah menyebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksudnya apa? Lam yakun alladzina kafaru, dan tidaklah orang-orang yang kufur itu min ahlil kitab, orang yang kufur di kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang kufur di kalangan orang musyrikin, munfakina, mereka meninggalkan. Mereka meninggalkan apa? Meninggalkan kekufuran dia maksudnya. Mereka meninggalkan kekufuran mereka, pegangan mereka, hatta sehinggalah ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka bukti yang nyata. Datang kepada mereka kebenaran ataupun bukti yang nyata. Kemudian Allah menyebut Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Allah menyebut seorang rasul datang kepada mereka dan bacakan kepada mereka lembaran-lembaran suci, iaitu Al-Quran. Tapi kita fokus ayat yang pertama, tuan-tuan . Saya baca ayat yang kedua tu untuk kita mudah faham makna ayat ni . Jadi lam yakun, tidaklah ia menjadi orang-orang kafir itu daripada golongan ahli kitab dan orang musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu meninggalkan agama mereka sehinggalah datang kepada mereka bayyinah, bukti yang nyata. Faham tuan-tuan? Faham ayat ni? Maknanya orang kafir, ayat ni tuan-tuan ada masalah sikit. Sebab apa ni? Para ulama pun berselisih pandangan berkenaan dengan turunnya ayat ni, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Tapi dua-dua mempunyai hujah yang kuat, tuan-tuan, berkenaan dengan ayat ni. Tak apalah, kita tinggalkan pada ulama untuk membahaskan perkara tersebut. Tapi yang penting maknanya ialah orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrik itu, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sehinggalah bukti yang nyata. Bukti yang nyata ni maksudnya apa, tuan-tuan? Bukti yang nyata ni maksudnya dalam konteks penafsiran ayat ni, tuan-tuan, para ulama sendiri pun bermasalah untuk mentafsirkan ayat ni. Adakah hatta ni maknanya sehingga kan? Maknanya kalau bukti yang nyata itu datang, adakah mereka akan beriman? Itu problem dia. Selepas bukti yang nyata itu datang dalam bentuk Al-Quran, mereka tetap juga tidak beriman. Ataupun selepas Rasulullah SAW membuktikan kepada mereka bahawa janji-janji Allah itu benar, bahawa kemenangan kepada Islam itu benar dan sebagainya, tapi mereka tetap juga tidak beriman. Itu yang masalah daripada para ulama untuk mentafsirkan ayat ni. Cuma ada satu pandangan yang mengatakan min ni maknanya dari, ada segolongan daripada ahli kitab, dari kan maksudnya, dan tidaklah daripada golongan orang kafir itu dari ahli kitab dan musyrik. Dari maknanya bukan semua, sebahagiannya saja tidak akan meninggalkan pegangan mereka sehinggalah datang kepada mereka bayyinah. Jadi tuan-tuan, itu antara penafsiran yang bolehlah kita kutip daripada ayat ni. Tapi yang penting dalam konteks ini secara teknikalnya ialah, dan tidaklah orang-orang yang kafir itu dari ahli kitab dan orang-orang musyrik meninggalkan agama mereka sehinggalah datang kepada mereka bayyinah. Mudah-mudahan tuan-tuan faham makna ayat ni secara mafhum lah. So secara penafsirannya tu seperti mana yang saya sebut tadi. Tuan-tuan kalau nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan pergi tengok tafsir untuk ayat pertama surah Al-Bayyinah ni. Baik, ada beberapa perkara teknikal yang kita boleh bahaskan dengan dengan panjang lebar, ataupun yang Allah hadiahkan kat kita melalui ayat nombor 1 ni untuk kita bahaskan ataupun kita ulang perbahasan kita kan. Yang pertama, lam ni tuan-tuan jumpa kan, dia ni merupakan haraf jazam. Jadi sebab itulah yakun ia menjadi sebenarnya yakun, bukan yakuni. Tuan-tuan nampak di baris bawah kan, yakunil ladzi. Sebab apa nak sambung ada hamzah wasal kat sini. Lam yakun alladzina kafaru, bunyi dia bagi orang Arab break. Jadi Rasulullah ajar lam yakunil ladzi, baru bacaan tu jadi fasih ataupun lancar. Lam yakunil ladzi, kalau tuan-tuan baca lam yakun alladzina kafaru, jadi bagi orang Arab bacaan yang macam tu tidak fasih ataupun barangkali berat untuk mereka menyebutnya. Jadi Rasulullah datang mengajar kita bagaimana untuk membacakan ayat ni, macam itulah. Okey, min ahli kitab wal musyrikin munfakina. Munfakin. Ada satu lagi benda, tuan-tuan. Yang ni kalimat mufrad. Dalam ni ada huwa tau, yakun. Ni adik-beradik dengan kana kan. Jadi siapa huwa dekat dalam ni? Huwa dekat dalam ni ialah alladzina ni. Macam mana boleh alladzina? Alladzina dalam ni ialah hum.
Tapi macam mana kat sini boleh ganti nama diri dekat dalam ni adalah huwa tapi refer kepada alladzina. Kejap lagi kita bahaskan. Sini saya nak bagi sepintas lalu saja. Itu nanti kejap lagi saya jelaskan. Selain daripada itu, yakun ini juga dia ialah kana, adik-beradik dengan kana. Yakun, kana tu kalau fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yakun atau yakunu asalnya kan ni. Yakunu asalnya. Jadi bila jumpa kana ataupun adik-beradik dia ni, mesti nak kepada subjek dan khabar. So khabar di mana? Tidaklah menjadi orang-orang yang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrikin itu munfakkina. Ini khabar kepada kana ni. Maksudnya apa? Dan tidaklah ia telah menjadi orang-orang yang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrikin itu. Kenapa dengan mereka? Munfakkina, meninggalkan. So ini adalah dia punya khabar kepada kana ni. Khabar kepada adik-beradik si kana ni. Itu akan kita jumpa nanti. Kemudian hatta ni ialah haraf nasab. Haraf nasab. Hatta ni ingat tak? Kalau dijumpa isim pun dia bekerja. Kalau dijumpa fi'il mudhari' pun dia bekerja. Kalau dijumpa isim dia jadi haraf jar. Tapi kalau dijumpa fi'il mudhari' dia jadi haraf nasab. Kemudian hum maknanya mereka al-bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. So bayyinah ni merupakan nanti kejap kita bahaskan. Dia merupakan maf'ulun bih yang kedua. Maf'ulun bih yang pertama mana? Hum. Okey tuan-tuan boleh faham ayat ni? Tuan-tuan nak saya ulang lagi sekali makna dia. Okey, tuan-tuan dengar dulu. Lam yakun maknanya tidaklah menjadi. Tengok terjemahan dia secara mafhum. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita. Okey. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahli kitab itu dan orang-orang musyrik itu munfakkina, meninggalkan agama mereka. Meninggalkan agama mereka sehinggalah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Keterangan yang nyata. Okey tuan-tuan, kita tengok kalimat yang pertama tuan-tuan. Kita tengok kalimat yang pertama Sekejap, ini betul ke maf'ulun bih yang kedua? Nanti kita tengok balik munfakkina hatta ta'tiyahumul. Ini bukan maf'ulun bih yang pertama tuan-tuan. Ini merupakan fa'il kepada ta'ti ni. Okey. Tengok tuan-tuan. Lam maknanya tidak ataupun tidak pernah. Ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf nafi. Dan kalau dalam peringkat yang ketiga dia ini merupakan haraf jazam. Kalau peringkat yang kedua dia ialah haraf nafi. Kerja dia menafikan kalimat selepas dia kan. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga dia merupakan haraf jazam. Jadi dia menjazamkan siapa? Dia menjazamkan fi'il mudhari' selepas dia. So inilah fi'il mudhari' selepas dia. Yakun asalnya yakun lah, tapi dia jadi dia asal dia yakunu. Asalnya yakunu. Ada 3 peringkat. Tengok asalnya yakunu. Kemudian bila datang lam dia jadi yakun. Tapi untuk melancarkan bacaan dia jadi yakuni. Yakunil ladzi. So itulah dia punya perbahasan tentang yakun ni. Nampak macam kecil kan, tapi ada 3 benda yang tuan-tuan kena tahu. Asalnya yakunu, datang lam dia jadi yakun. Untuk lancarkan bacaan dia jadi yakuni. So tuan-tuan, inilah fi'il mudhari'. Sebab tu dia dia boleh dijazamkan oleh lam ni. So ni fi'il mudhari' dia majzum. Dia majzum. Itu peringkat yang ketiga. Tapi kalau peringkat yang kedua, setiap kali tuan-tuan jumpa yakun ke kana ke yakunu ke takunu ke, dia mesti nak subjek dan khabar. Kalau kita tengok dalam konteks ini, khabar dia ialah munfakkina. Dan tidaklah ia telah menjadi orang yang kafir itu dan di kalangan ahli kitab dan musyrik. Kenapa dengan mereka? Munfakkina, mereka meninggalkan agama mereka sehingga datang kepada mereka bayyinah. So ini khabar dia nanti, khabar kepada adik-beradik kana ni. So kalau pelajaran peringkat yang ketiga, ini ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia mabni ke mu'rab, so dia mu'rab marfu' ke mansub ke majzum. Jawapannya dia mu'rab majzum. Mana tanda majzum dia? Tanda majzum dia sebenarnya asalnya dia mati. Tapi untuk lancarkan bacaan dia jadi yakuni, dia jadi baris bawah. Sebenarnya dia majzum. Dia majzum dengan apa? Dia majzum dengan, asalnya dia majzum dengan sukun. Tapi dalam konteks ini dia majzum dengan kasrah lah. Sebab apa? Sebab yang saya bagi tahu tadi itulah. Untuk lancarkan bacaan dia. So kenapa dia dapat pangkat majzum pula? Siapa yang telah menjazamkan dia? Jawapannya tengok kalimat sebelah dia. Ni geng motor yang telah menjazamkan dia, lam ni.
Okey, alladzina. Okey, sekarang ni tuan-tuan, yakun ini tidaklah ia menjadi. Siapa dia ia tu? Orang-orang kafir. Jadi kenapa ustaz? Ia dekat sini. Tapi saya tanya ia tu rujuk pada siapa? Rujuk kepada alladzina. Alladzina orang-orang kafir ni jamak. Okey, jawapannya ialah kalau fa'il datang dulu, fa'il biasanya datang dengan fa'il yang mufrad. Walaupun dia punya fa'il dia jamak. Ini kalau dalam konteks ini bukan fa'il lah. Kalau dalam konteks ini alladzina ini subjek kepada yakun ini. So biasanya subjek ni dia akan dia ikutlah dia punya ganti nama diri yang ada dekat dalam dia punya dalam kana ni. Dalam kana ni ada huwa kan. Bila tanya huwa tu rujuk pada siapa? Rujuk pada alladzina. Macam mana pula dalam ni huwa? Dia mesti kena rujuk pada huwa lah. Kenapa dia rujuk pada home pula? Alladzina ni kan home dalam ni kan. Okey, jawapannya sebabnya ialah kalau fa'il datang dulu kemudian baru dia punya isim ataupun dia punya pelaku, maka fa'il itu akan datang dalam bentuk mufrad walaupun pelaku ataupun isim dia ni, subjek dia ni jamak. Itu maksud dia. Okey, alladzina maksudnya orang-orang yang, inilah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim mausul. Dia mausul kepada siapa? Mausul kepada sebahagian dari orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrik itu. Alladzina. Kalau pelajaran peringkat ketiga pula, alladzina ni dia isim mabni ke mu'rab? Jawapannya dia mabni. Kafaru, mereka telah ingkar. Inilah fa'il madhi. Fa'il madhi, ganti nama diri dekat dalam ni ialah hum. Hum rujuk pada siapa? Hum rujuk pada alladzina. Mereka. Kemudian ada maf'ulun bih tak? Tak ada maf'ulun bih. Kalau pelajaran peringkat ketiga, kafaru ni fa'il madhi, dia mabni, tak payah bahas. Min ialah haraf jar. Ahli. Ahli ni isim majrur disebabkan oleh min. Kalimat isim biasa. Kalau isim biasa dia mu'rab majrur. Tanda majrur di kasrah. Apa penyebab dia dapat majrur? Sebab selepas haraf jar. Kemudian ahli kitab ni dua isim berpasangan. Dia ni ialah pasangan apa tuan-tuan? Ni ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. So ni jadi mudhaf. Selain daripada kalimat selepas haraf jar dapat pangkat majrur, dalam masa yang sama dia jadi mudhaf. Yang ni mudhafun ilaih lah. Ni ialah kalimat isim, dia isim biasa. Dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Pangkat majrur. Tanda majrur dia kasrah. Penyebab dia apa? Penyebabnya ialah dia adalah mudhafun ilaih kepada ahli ni. Kemudian wa dan ni ialah haraf ataf. Kerja haraf ataf dalam pelajaran peringkat kedua dia merupakan haraf penyambung cerita. Okey, kalau dalam peringkat ketiga dia bekerja tak? Bekerja. Apa kerja dia? Kerja dia menyamakan baris kalimat sebelum dan selepas yang sama kategori. Jadi tuan-tuan, ini waw ini bekerja. Tengok tuan-tuan. Tidaklah orang-orang yang kafir itu di kalangan ahli kitab dan orang musyrik. Nampak? Jadi kalimat ni telah disamakan, dan orang musyrik. Ahli kitab dan orang musyrik ni sama kategori. Semua ni termasuk dalam golongan orang-orang kafir tuan-tuan. Jadi kalimat ini tuan-tuan, wal musyrikina telah disamakan dengan kalimat apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan jawab. Ahli ke kitab? Dia telah disamakan dengan ahli. Nampak tak? Ahli kitab. Dia telah disamakan dengan kalimat ahli. Walaupun ahli dengan kitab ni dua-dua dapat pangkat majrur, dua-dua baris bawah, tapi penyebab dia berbeza. Ahli ni dia dapat pangkat majrur sebab min. Al-kitabi dapat pangkat majrur sebab dia mudhafun ilaih kepada ahli. Ingat tak tadi? Jadi wal musyrikina, dan orang musyrik. Musyrik ni dapat pangkat majrur sebab apa? Sebab dia ada waw kan. Waw ni ataf maktuf. Jadi dia maktuf kepada kalimat apa tuan-tuan? Dia maktuf kepada kalimat ahli, bukan kalimat kitab. Okey, wal musyrikina inilah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur. Ni kan dia ikut ni kan. Dia mu'rab majrur. Okey, masalahnya kalimat ni ialah kalimat jamak muzakkar salim. Betul ke tidak tuan-tuan? Ini kalimat jamak muzakkar salim. Kalau dia kalimat jamak muzakkar salim, dia berpangkat majrur, mana tanda majrur dia dekat sini? Mana tanda majrur dia? Cuba tuan-tuan jawab. Tanda majrur dia mana? Tanda majrur dia ya. Nampak tak? Kenapa ya? Sebab dia jamak muzakkar salim. Okey. Munfakina orang-orang yang meninggalkan kekufuran, orang yang meninggalkan kekafiran dia. So inilah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mu'rab mansub ke mu'rab majrur tuan-tuan? Dia mu'rab okey, cuba tuan-tuan jawab. Dia mu'rab mansub. Ingat tak? Dia mu'rab mansub. Di baris atas. Okey, jawapannya kenapa di baris atas? Dia ada kena-mengena dengan ni. Tadi ni. Dia ada kena-mengena dengan si yakunu ini. Ni adalah khabar kepada adik-beradik kanan ni.
So khabar kana dia kena mansub. So tanda mansub di mana? Tanda mansub dia ya. Kenapa ya pula ustaz? Selalu tanda mansub pakai fathah sebab ini adalah jamak muzakkar salim. Orang-orang yang meninggalkan kekufuran. Ingat tak? Kemudian hatta ta'tiyahumul bayyinah, hatta sehingga. Ini ialah kalimat haraf. Kalau haraf dia ialah haraf, kalau pelajaran peringkat ketiga dia ialah haraf nasab. Kalau pelajaran peringkat kedua apa ustaz? Peringkat kedua dia ni sebenarnya ialah dia ni ialah haraf penyambung cerita sebenarnya. Hatta ni dia boleh kita consider sebagai haraf penyambung cerita. Tapi kita tak masukkanlah dia dekat dalam dalam diagram yang dalam perbahasan kita. Selalunya kalau haraf penyambung cerita ni kita sebut wa, fa, thumma, am dan aw kan. Yang ni kita tak masuk tapi dia ada unsur penyambung cerita, kita boleh kata gitu. Kalau tuan-tuan nak tengok di pelajaran peringkat yang kedua lah. Kalau pelajaran peringkat ketiga ini ialah haraf jazam, betul ke tidak? Haraf nasab. Kerja dia apa? Kerja dia menasabkan fi'il mudhari' lah. Okey, baik. Tuan-tuan tengok fi'il mudhari' selepas dia apa? Ta'ti. Ta'ti maknanya ia datang. Betul tak? Ta'tiya. Ta'tiya kan? Ini she, ganti nama diri dalam ni she. So saya tanya ganti nama dirinya she rujuk pada siapa? She rujuk pada al-bayyinah. Bayyinah ni sebenarnya yang datang. Bayyinah ni sebenarnya yang datang. Cuma soalan kuis kita hari ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok ta'tiya kan? Okey. Mana tanda mansub yang menunjukkan kalimah ta'tiya ni? Dia telah dinasabkan oleh hatta. Mana tanda mansub dalam kalimah ta'tiya ni? Tolong beritahu dengan saya. Kemudian dia ada maf'ulun bih tak? Ada. Maf'ulun bihnya ialah hum. Sebab ni kalau ada dhamir melekat selepas kalimat fi'il, secara automatik dhamir itu menjadi maf'ulun bih kan. Okey, dia ialah kalau pelajaran peringkat ketiga dia mabni lah. Sebab apa? Sebab dia isim dhamir, isim yang ada gelaran dan fungsi. Kemudian al-bayyinah maknanya bukti yang nyata. Ini ialah kalimat isim. Dia ialah isim biasa. Isim biasa dia sedang berpangkat marfu'. Marfu'. Tanda marfu' dia dhammah. Apa penyebab dia dapat pangkat marfu'? Dia ada kena-mena dengan ta'tiyah ni tadi. Dia merupakan fa'il ataupun pelaku kepada perbuatan datang ni. Yang datang ni siapa? Bayyinah kan? So dia merupakan pelaku kepada perbuatan datang ini. So tuan-tuan tolong jawab dekat saya ta'tiyah mana tanda mansub dia, dan jawab di nombor biasa kita 010-817-3131. Tuan-tuan jangan lupa pelajaran kita akan datang seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan tentang munada, haraf nida dan munada dia. So terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.